Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan ini merupakan ruang bicara khas sebenarnya. Dan alhamdulillah saya juga merasa lega sebenarnya dapat bersiaran dari studio kami di Wisma Bernama, kerana sebelum ini sejak pandemik COVID-19 ini kami hanya bersiaran, saya terpaksa bersiaran daripada rumah, begitu juga dengan tetamu-tetamu saya yang hanya kita hubungi melalui kemudahan StreamYard. Tapi hari ini alhamdulillah kita bersiaran dari studio kami di Wisma Bernama. Dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara khas ini ialah transformasi Parlimen 62 tahun. Antara kenal huruf atau jelek politik. Cukup menarik saya kira topik yang kita pilih hari ini. Dan ada dua tetamu yang cukup saya hormati dan juga yang saya kagumi sebenarnya sudah pun berada di studio bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim yang merupakan yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah, banyak terima kasih jemput saya sekali lagi. Kami cukup gembira bila kata Tan Sri turut bersama dalam program banyak kali ini. dah sampai kemari. Dan kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seorang lagi tetamu yang sebenarnya selalu jugalah bersama dengan kita. Ya. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin yang merupakan pengarah kita UKM dan juga merupakan pengerusi Majlis Profesor Negara. Ini macam saya katakanlah Tan Sri satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Kita nak bercakap nanti tentang transformasi Parlimen setelah kewujudannya selama 62 tahun. Dan ini merupakan sesuatu yang penting sebenarnya. Tetapi bila saya membaca tentang topik yang dipilih antara kenal huruf atau jelek politik, agaknya daripada pandangan Tan Sri, apa yang dimaksudkan sebenarnya? Saya tak tahu. Saya jawab begitu secara seluruh dulu. Okay. Sebab topik ini bukan saya yang menentukan. Ya. Kalau saya pilih, saya lebih suka topiknya mengenang jasa Parlimen 62 tahun. Wow. Jadi nak ditanya saya pasal huruf, saya fikir itu di luar kamus bagi saya. Tapi boleh tumpang semangkuk. Pertama, penting bagi kita mengenal punca kuasa negara dari mana. Jadi jawabnya tentu Parlimen. Institusi yang bak kata petua lama kita seperti tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Parlimen, kehakiman, eksekutif. Tiga tungku ni menegakkan pentadbiran negara. Dan kalau nak kenal Parlimen itu, tentulah kita kena kenal fungsi institusi Parlimen itu sendiri dari sudut kuasanya, dari sudut fungsi sebenarnya dan dari sudut perlembagaannya. Jadi boleh kita hurai kemudian hal-hal berhubung dengan perlembagaan, hal-hal berkaitan dengan asingan kuasa dan fungsinya, dan hal-hal berkaitan dengan apa yang seharusnya wujud pada Parlimen itu sendiri. Jadi sebelum pergi panjang, kita melihat Parlimen itu hari ini, kebanyakan warga kita hanya sebagai tempat wakil-wakil rakyat berkata bercelaru dan menggunakan bahasa-bahasa kasar, kadang-kala juga mencuit hal-hal yang sepatutnya tidak disebutkan. Betul. Boleh kita katakan itu kita tak mengenal Parlimen. Bukan itu isian yang sebenar. Dan boleh kita kata masa sudah sampai bagi Parlimen Malaysia itu yang telah berusia 62 tahun melalui proses perubahan, transformasi. Jadi sebab itu terima kasih menjemput saya pada malam ni, dan secara kebetulan kami merayakan hari dan tahun ke-62 ini dengan penuh gegaran dan cabaran. Semoga rakyat boleh memberi kepada kami pandangan yang ikhlas apa yang seharusnya kita lakukan agar Parlimen Malaysia itu boleh berkembang, dapat kita jadikan sebagai tempat bergantung hak dan juga boleh mengadu kepadanya,
dan boleh kita wujudkan sistem khidmat yang nanti boleh dikembalikan faedahnya kepada rakyat secara terus dan langsung. Di Okey, situ saya cuba sebutkan Tan Sri, dulu. kita dapatkan pandangan daripada pakar akademik lah. Ini barangkali bahasa yang digunakan itu adalah sesuatu yang mungkin sesuai dengan rakan kita, Dato' Dr. Samsul. Apa yang dimaksudkan antara kenal huruf atau celek politik daripada pandangan anda? Okey. Saya melihat parlimen kita ini adalah institusi utama yang menegakkan demokrasi dalam negara kita. Ya. Itu kita tak dapat nafikan. Tetapi sejarah demokrasi di Malaysia ini berkait dengan pilihan raya. Ya. Pilihan raya menegakkan demokrasi berandaian bahawa setiap orang mestilah cilik, boleh menulis dan membaca, memahami undang-undang, membuat pilihan dan menentukan apa yang mereka mahukan daripada seseorang yang dipilih. Jadi dia mesti bukan hanya dia tidak boleh buta huruf lagi, mesti celik huruf, tetapi juga yang lebih penting mencabar ialah celik politik. Maknanya kefahaman apa yang disebut oleh Tan Sri tadi mengenai apakah fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan judiciary. Jadi saya ingat lagi masa nenek saya dia pergi mengundi lah di kawasan Jempol kan, 1974 pilihan raya. Dia masuk je, dia undi, dia keluar, menjerit dia keluar. Mana Kapalaya? Jadi maknanya politik pada dia adalah gambar, image. Ya. Jadi dia tidak tahu mengapa tidak ada lagi Kapalaya. Saya tak boleh bagi huraian kerana kalau tidak nanti saya kena tangkap. Membantu orang mengundi. Jadi daripada situ dalam satu ketika itu saya baru tahu bahawa sebenarnya kita mempraktikkan demokrasi ini tanpa orang kenal huruf dan kenal dan celik politik. Jadi dalam keadaan itu. Tapi keadaan itu telah berubah. Bila kita lihat sekarang, kita telah berubah semenjak 1999 rasa saya, pilihan raya dan juga dengan ada reformasi dan sebagainya. Saya rasa rakyat lebih mengenali dan juga tumbuhnya bersih, sama ada kita suka tak suka, adalah mendukung soal fokus kepada pilihan raya. Itu yang saya katakan, sebelum demokrasi kita telah ada elektokrasi, iaitu menganjurkan pilihan raya, kerana pada zaman kolonial pilihan raya itu bukan untuk demokrasi. Tak ada satu negara tanah jajahan mengadakan pilihan raya atas asas demokrasi, bukan. It's a tool for control. Itu yang maksud saya itu. Jadi peristiwa-peristiwa ini membelakangi ataupun menjadi asas kepada akhirnya lahirnya parlimen di Malaysia ini. Ialah kita kena tahulah bahawa mengapa sampai sekarang maka isu pentadbiran pilihan raya itu masih lagi jadi isu besar. Jadi pada saya ini adalah rentetan daripada keadaan awal di mana kita separuh faham, lepas tu baru nak faham. Kami buat penyelidikan di kalangan universiti awam mengenai celik politik ni. Saya rasa ketika itu Profesor Mansur Makno nama dia yang menjalankan itu, dia mendapati hanya 68% saja mahasiswa yang tahu yang celik politik ni. Jadi mereka masih lagi menganggap ahli Dewan Rakyat itu kerja untuk buka majlis rasmi je kan. Ya susah juga kan. Itu gambaran yang saya dapat daripada yang saya selalu bincangkan parlimen dan juga konteks dia itu yang penting sekali pada saya. Saya memilih topik ini sebenarnya, Tan Sri, kalau kita dengar daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri mengenai transformasi parlimen dan juga pentadbiran kerajaan. Ada 7 perkara yang dibangkitkan, nanti kita akan sentuh soal itu. Tetapi bila kita bercakap tentang transformasi atau reformasi parlimen itu secara keseluruhannya, apakah Tan Sri melihat bahawa ianya sebenarnya telah pun dilakukan, terutamanya ketika Tan Sri diangkat sebagai speaker ataupun sebagai yang Ketua Dewan Negara? Dan saya tahu, saya mendapat maklumat positif berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh Tan Sri sendiri untuk memberikan satu wajah baru, wajah yang lebih cantik bila kita bercakap tentang parlimen, terutamanya Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Tan Sri. InsyaAllah kita boleh buat pecahan gambarannya atau dikotomi kepada masalah depan kita. Apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-9 Datuk Seri Ismail,
adalah berkaitan dengan hal-hal kerajaan. Ya. Tentang lama pendeknya Perdana Menteri harus berkhidmat. Beliau sebut 10 tahun misalnya, ya. Kemudian ada hal-hal yang berhubung dengan kaedah-kaedah di mana kerajaan itu perlu menterjemahkan perbuatannya secara tuntas, secara lebih tepat, lekas dan sebagainya. Sama perkataan itu disebut oleh Tun Mahathir dahulu. Sudah beralih ke Perdana Menteri ketiga. Entah bagaimana tak jadi. Yang jadi cuma turun angka 21 kepada 18. Dan apa yang disebut oleh rakan-rakan muda dalam golongan untuk memberi satu gambaran dan juga capaian baru dengan elektorat atau mereka yang mengundi di arena pilihan raya. Tetapi mereka tak sebut tentang parlimen. Itu adalah perlembagaan. Tak sebut parlimen. Misalnya, adakah Parlimen Malaysia harus menerima hanya peruntukan yang dibuat oleh Menteri Keuangan? Ambil satu pot beras bagi pada kamu, wahai Parlimen. Habis. Dengan Parlimen tak ada mempunyai dua hala untuk berbincang dan menyatakan kami adalah entiti berasingan. Kami adalah di bawah pentadbiran yang bebas, misalnya. Hal-hal seperti itu belum lagi dapat dijadikan realiti ataupun kenyataan. Juga pegawai-pegawai parlimen sekarang masih diberi oleh JPA atau Jabatan Perkhidmatan Awam. Ini tak boleh sebenarnya. Bercanggah dengan Akta 1963, iaitu Akta Pentadbiran Parlimen 1963. Akta itu sudah secara tiba-tiba dimatikan pada tahun 1992. Jadi, bila Jabatan Perkhidmatan Awam menguasai Parlimen, Parlimen menjadi satu jabatan kepada JPA. Dan suara speaker atau suara yang dipetua, suara ketua pentadbir tidak didengar sangat, cuma dikenakan syarat-syarat JPA tertentu. Hemat saya, kalau melihat balik perkara 44 perlembagaan, ini salah. Dan kawan-kawan lain pun telah berkata pun salah juga. Sebab ada yang di-Pertuan Agong sebagai ketua parlimen, di bawahnya dua yang di-Pertua. Dan apa-apa yang diperuntukkan untuk parlimen adalah asas kepada apa yang perlu dilakukan. Dengan yang demikian pula, bila nak bermusim parlimen, kalau tak ada surat daripada pihak eksekutif, parlimen tak boleh bersidang. Ini tak boleh dilakukan sedemikian sebab seperti Walter Bagehot kata dalam buku treatise dia yang besar tu, parlimen is on its own, kata dia, ya, mentadbir dan menentukan hak rakyat dari segi legislatif. Jadi kalau kita ambil itu, seharusnya kita ambil sebab wujudnya Parlimen Malaysia adalah dari Suruhanjaya Reid tahun 1957. Dan Suruhanjaya itu menyatakan seboleh-boleh hendaklah kita lakukan pada Parlimen Melaya ketika itu kedudukan yang memberinya kemerdekaan ataupun cara merdeka mengurus. Dengan lain perkataan, hal-hal seperti itu kita harus melihat juga sedikit kepada peranan parlimen untuk dimengerti dan difahami oleh rakyat. Jangan digunakan parlimen sebagai alat untuk mencapai kehendak sesuatu pihak sahaja. Justru katalah kalau 1/3 dari ahli Dewan Rakyat meminta supaya diadakan sesi, sekarang tak boleh. Hanya boleh diadakan sesi apabila muncul satu surat daripada ketua majlis. Ini bermakna dari kerajaan lah. Ya. Tetapi peraturan mesyuarat mengatakan yang di-Pertuan Agong hendaklah menentukan satu sesi mengikut tempat bagi kuasa parlimen.
Itu nampak oleh kita tidak berlaku. Saya kira hal seperti ini adalah terasas kepada sejarah kita dan cara kita mentadbir, sehingga semenjak Tunku Abdul Rahman sampai hari ini parlimen kita tidak ada dibuat kajian semula. Jadi sampai masa saya kira umur atau usia 62 tahun wajar sangat diadakan gerakan ini, dan kami pun telah meminta kerajaan supaya sama-sama melihat apa yang harusnya ada pada parlimen, ada pada judiciary atau kehakiman, dan ada pada eksekutif. Memang seperti disebut oleh banyak pihak, tidak bolehlah asingan kuasa itu 100%. Tetapi sekurang-kurangnya 70 ke 75% ada asingan kuasa dan fungsi tadi. Kembali kita kepada sistem yang digarap oleh perlembagaan kita. Baik, ini sesuatu yang penting juga sebenarnya, Dr. Syamsul Amri. Kalau kita lihat daripada kenyataan Perdana Menteri mengenai transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan, dan ada 7 perkara macam saya sebut tadi dibangkitkan yang perlu dibincangkan di parlimen untuk mendapatkan kelulusan parlimen. Tetapi apakah 7 perkara ini yang ingin diketengahkan dalam sesi parlimen nanti itu boleh dianggap sebagai satu transformasi parlimen, ataupun ianya satu perkara biasa sebenarnya yang boleh dilakukan? Saya menganggap yang penting sekali apa yang berlaku dalam konteks parlimen ini dipengaruhi juga oleh peranan parti politik pemerintah. Bukannya bebas. Seperti kata Tan Sri tadi, tak berubah daripada Tunku Abdul Rahman hingga sekarang. Itu ada kaitan dengan dominasi sebuah parti yang kalau ianya bergerak atas dasar JPA, atas dasar Jabatan Perdana Menteri, jadi kita tahu itu adalah terikat kepada kedudukan politik semasa. Jadi seolah-olah ini menjadi isu yang besar sekarang apabila semenjak 2018 bertukar sifat berpolitik di Malaysia dan politik kepembangkangan yang berubah, maka tidak memeranjatkan soal-soal fundamental seperti ini ditimbulkan. Jadi ini kita sebenarnya berdepan dengan soal fundamental. Jadi dia ada beberapa lapis yang kita harus lihat. Yang pertama, seperti kata Tan Sri tadi, ialah kedudukannya dalam konteks perlembagaan dan aturan daripada agung sampai ke bawah. Macam mana dia punya urutan, macam mana JPA boleh masuk tengah-tengah ni. Ini semua kita kena fikirkan. Kita tak pernah fikir. Itu sebabnya ada dulu cadangan menubuhkan Suruhanjaya Parlimen, supaya Suruhanjaya itu bebas menentukan bukan hanya gaji dan allowance, tetapi juga kuasa dan tindakan yang ada pada Parlimen secara bebas, tidak memerlukan kelulusan atau permintaan kerajaan pada hari ini misalnya. Jadi apa yang nak dilakukan oleh Perdana Menteri itu pada saya terbatas. Saya tak mahu pun kata itu transformasi parlimen atau transformasi. Itu hanya satu tindakan strategik yang cuba menggabungkan kepentingan dua pihak. Menemukan apa yang saya katakan sebagai tapak integrasi. Ini buku terbaru yang dikeluarkan oleh Institut Kajian Etnik. Penulis saya bersama Profesor Kartini. Kita menghujahkan kekuatan Malaysia inilah kemampuannya membina tapak integrasi apabila bermasalah. Dan tapak integrasi yang ikonik itu ialah Perlembagaan Malaysia. It's a negotiated document. Ya. Begitu juga MA 63 is a negotiated document. Sabah ada 20 perkara yang ditimbulkan, Sarawak 18 perkara, bukannya 100% bersetuju. Jadi dalam konteks Malaysia ini, apa yang kita dapat adalah kesepaduan yang kuat. Kesepaduan ini ada ketikanya we agree to agree, ada ketika we agree to disagree. Di sinilah kedudukan parlimen itu sangat penting. Kerana ia menjadi satu ruang untuk berbincang, untuk menyarankan apa yang difikirkan kebaikan bersama. Jadi 7 cadangan yang ditimbulkan oleh Perdana Menteri itu adalah untuk kebaikan bersama. Dan saya telah dengar pun itu masa Tan Sri Mahyudin itu menganjurkannya. Jadi disambung lagi dan saya difahamkan 7 perkara itu adalah akibat daripada perbincangan dengan parti pembangkang juga, bukan hanya satu pihak saja. Jadi disambut kembali oleh Perdana Menteri sekarang sebagai sesuatu yang positif. Dan kita lihat dia telah mula
menjalankan atau membuat tindakan yang saya katakan mencari tapak integrasi itu, bertemu dengan pembangkang, ketua-ketua pembangkang. Jadi kita dah nampak sign itu, signal-signal itu kita dah nampak. Jadi dia sekarang ni dengan konsep keluarga Malaysia dan akhirnya menyimpulkan dengan apa strategic action, tindakan strategi yang kita perlu buat. Ini yang 7 perkara. Ia akan melibatkan parlimen separuhnya tak payah parlimen pun. Yang nombor 7 nak lantik menteri, dia je lantik. Status ketua pembangkang menteri tu dia je, dalam tangan dia. Jadi tak perlu nak bawa parlimen pun. Tapi cuma gagasan itu lebih besar daripada apa yang dikatakan sebagai transformasi. Itu dah lebih bersifat strategik lah. Pada saya dia bukan mentransformasi apa-apa pun. Dia akan to enhance, menambah baikkan, membaiki beberapa hal yang misalnya yang dirisaukan seperti Perdana Menteri. Kita dah ada Perdana Menteri sampai 5 kali kan, jadi kita nak buat 2 kali. Ini perkara ini saya rasa dah lama dah kita fikirkan dan diapungkan dalam masyarakat kita idea-idea ini. Jadi pada saya cuma yang 18 tu saja yang paling baru. Yang lain tu pada saya memang kita perlukan. Cuma sekarang oleh kerana keadaan politik yang berbeda, gabungan politik yang dianggap coalition tu sudah tidak ada lagi siapa pun boleh masuk, siapa jadi coalition. Jadi yang menarik sekali lah macam bersatulah. Dia 3 komponen, coalition asal, coalition yang UMNO masuk, dan coalition yang ketiga PKR masuk. Jadi ada 3 generic form of a coalition inside Bersatu misalnya. Okey, saya nak petik daripada apa yang Prof sebutlah. Kita jangan gunakan istilah transformasi barangkali at this moment dan pada ketika ini sebenarnya Tan Sri. Barangkali penambahbaikan sebenarnya yang perlu dilakukan dalam usaha untuk memberi image yang lebih berkesan terhadap parlimen itu sendiri, baik di Dewan Rakyat maupun di Dewan Negara. Setakat ini, apakah bentuk pembaikan, penambahbaikan yang perlu sebenarnya Tan Sri dilakukan untuk kedua? Dengan pandangan itu, pembaikan saja tidak. Tadi saya kata transformasi mesti dilakukan kepada institusi parlimen supaya kuasa asalnya sebagai sebuah institusi wujud. Apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat PM kita adalah membaikkan lagi pentadbiran beliau menerusi perlembagaan, menerusi ubahan kepada beberapa undang-undang. Jadi saya mohon supaya kedua-dua ni dilihat sebagai 2 acuan. Saya mohon menyatakan secara tegas, jika parlimen tidak melalui proses transformasi sekarang, masa depan bagi kita menerusi pentadbiran, politik dan lain-lain akan tercela. Bagaimana tercelanya saya tak dapatlah meneka. Tetapi boleh kita katakan dengan sistem majoritism yang ada hari ini, atau siapa yang berkuasa dengan suara lebih dia memerintah, itu tak dapat kita tolak. Jadi bila itu sampai ke parlimen, parlimen terbancuh atau bertambah lemah. Sebab apa yang diminta oleh suara ramai tadi berlaku. Kecuali kita ubah sekarang beberapa prinsip kedudukan parlimen itu sendiri. Misalnya, apa yang Prof Wulung sebut, buat suatu kembali dalam bentuk Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen. Bebas dan tidaklah tergantung atau bergantung kepada sesuatu suapan politik ataupun kuasa luaran. Kedua, memperkasa kembali Akta 1963 Perkhidmatan Parlimen. Ketiga, meminda Akta Keistimewaan dan Kuasa Parlimen 1952. Sebelum Tunku Abdul Rahman jadi Ketua Menteri lagi. Tak pernah dipinda. Jadi kita rasa tak realistik benda ini. Di bawah Akta 1952 itu, kuasa parlimen ada, tapi sudah ditinggalkan zaman. Misalnya kalau seseorang yang tidak akur kepada keputusan mesyuarat
Apa nak dilakukan? Denda 1,000 je. Takkanlah zaman sekarang 1,000 ni patut. Lagi satu harus dilihat bahawa bila Parlimen telah memutuskan nak buat satu usul, sekarang hanya menteri boleh buat usul. Ahli biasa tak boleh buat usul. Kalau begitu, apakah pendirian kita terhadap seseorang ahli Parlimen? Tak boleh buat usul di Parlimen. Alhamdulillah di Senate, kuasa tu ada terselit di bawah Seksyen 10, cara bermesyuarat atau PM, peraturan mesyuarat. Tetapi di Dewan Rakyat kuasa tu tak ada dan sudah dibuangkan. Jadi kami berasa seseorang ahli Parlimen wajar diberi peluang untuk mengemukakan usul dengan syarat notis cukup dan juga hal-hal itu berkepentingan ramai dan perlu dikemukakan ketika itu. Ini misal-misalnya. Walaupun kita berasa bahawa keberadaan kita di Parlimen itu dipilih oleh rakyat. Jadi, bila rakyat sudah letak kita di Parlimen, kita harus terjemahkan balik apa yang harus rakyat terima. Misalnya sekarang, dijawab satu soalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen dari satu kawasan. Dijawab oleh menteri. Lepas jawab tu apa jadi? Di bawah Akta 52, berhak kita misalnya mencari jalan. Apa anda buat dengan soalan itu dan jawapan itu? Sekarang tak ada. Bila berceramah dan berucap seorang ahli Parlimen di Dewan Negara atau di Dewan Rakyat, apa jadi pada ucapan dia ni? Tak ada pun. Maklum balas. Jadi kita ingin memasukkan ke dalam peraturan bila sesuatu perkara itu dibangkitkan, jabatan berkenaan kerajaan mesti jawab. Sebab itu pakar perundangan Parlimen di Commonwealth berkata juga, kuasa dan kerja Parlimen ialah mengimbangi kerja-kerja kerajaan. Mengimbangi bermakna ada dia punya check and balance ataupun penelitian dan perimbangannya, dan selepas itu memberi suatu penjelasan dan mengisi penjelasan itu dengan keperluan rakyat. Inilah yang saya fikir harus kita buat menerusi transformasinya. Dan saya harus menyebut pada malam ini, kita berterima kasih sebab Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Wan Junaidi misalnya, yang memegang jawatan baru perundangan di JPM, telah bersama-sama kami tempoh hari berazam untuk membawa transformasi ini dan dibincangkan bersama dengan kerajaan. Dan selepas itu kita beri satu penjelasan yang cukup jelas kepada rakyat. Perlunya transformasi ini kita buat di bawah 2 atau 3 instrumen undang-undang tadi. Baik. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, semakin banyak info yang kita terima, tapi seperti biasalah Tan Sri dan juga Prof, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih. Kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang transformasi Parlimen 62 tahun antara kenal huruf atau jelek politik. Baik, ini ada persoalan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan kita. Satu sambutan yang hebat sebenarnya. Saya tak tahulah sama ada Tan Sri ataupun Prof Ulung yang akan menjawab persoalan ini. Soalan yang pertama yang dibangkitkan ialah apa perbezaan di antara kod etika bagi anggota pentadbiran dan ahli Parlimen sedia ada dengan kod etika yang bakal dicadangkan. Alhamdulillah, saya fikir Prof Ulung boleh sambung sikit, tapi yang segmen pertama tadi itu sangat berkaitan dengan transformasi yang kita sebutkan. Apabila seseorang itu misalnya katalah dihadapkan ke mahkamah, beliau sudah didakwa tapi belum berbicara lagi. Sementara itu beliau dicalonkan
memegang sesuatu jawatan, katalah di Parlimen. Okey. Kalau mengikut norma amalan yang ada pada perkhidmatan awam, beliau tidak seharusnya menerima tawaran itu. Sebab beliau tertakluk kepada judicial purview ataupun bidang cakup kehakiman, yang mana mungkin bersalah didapati kemudian ataupun sebaliknya. Kalau seseorang pengkhidmat awam, beliau digantung dulu jawatannya di bawah bab G, tak silap saya, peraturan AM. Malangnya di bawah etika Parlimen tak ada. Dan mereka selalu berkata di bawah perkara 48 ceraian 1E, mereka bebas untuk berkhidmat kecuali didapati bersalah di mahkamah dengan denda tak kurang dari 2,000 penjara setahun. Tetapi pengkhidmat awam dari KSN sampai ke bawah, kalau sudah di-indict ataupun dihadapkan di mahkamah, terhenti. Jadi ada perbezaan. Dari segi undang-undang pun ini sangat mengejutkan. Sebab perkara 8 dalam Perlembagaan Malaysia berkata, semua rakyat sama taraf. Jadi akan menarik sekali kalau kes ni dibawa ke mahkamah untuk dijadikan adjudication kepada penghakiman. Sabit dengan itu jugalah, maka kita berasa sampai dah masanya bagi Parlimen untuk menentukan sesiapa yang telah didakwa di mahkamah, apatah lagi telah didapati bersalah, maka ahlinya di Parlimen harus digantung. Sekarang tak ada. Inilah sebesar-besar saya fikir pandangan yang harus dikemukakan supaya betul-betul negara kita tahu apabila menyebut rule of law. Jadi orang sebut, kita pun sebut, tapi tak ada mengamalkannya. Keunggulan undang-undang ni dalam rukun negara pun ada. Tapi kata orang, terpijak pergi, terlanda pulang. Tak ada pihak yang menentukannya. Kami di Parlimen terasa tertakluklah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri supaya hal ini kita letakkan sebagai etika tetap dalam Parlimen. Apabila kena hukuman seseorang, wa ima rayuan sedang di jalan, maka terhentilah dahulu keahliannya di dalam Dewan Rakyat atau di Dewan Negara sehingga putus kes beliau. Ini terbaik. Tapi ada pula sikit lagi. Kalau rayuan makan masa setahun lebih, macam mana? Pilihan raya pun mungkin berlaku. Ini barangkali Yang Berhormat Perdana Menteri pun berfikir jugalah untuk masa depan negara kita. Sebelum Prof ulung, ya barangkali Prof juga ingin menyambung, tapi sebelum itu ada lagi satu soalan yang dibangkitkan juga berkaitan dengan kod etika ini. Menurut kajian-kajian lepas yang dijalankan, apakah penemuan yang diperolehi mengenai kepentingan kod etika ini? Jadi kod etika tadi atau kanun etika ini amat perlu kita kenakan kepada setiap ahli Parlimen atau setiap ahli Dewan Undangan Negeri. Dan ia harus mempunyai force of law ataupun kekuatan perundangan. Sekarang kita tak ada. Yang ada ialah kod etika anggota pentadbiran, iaitu bagi kabinet. Itu pun kata orang tak ada diikut sangat sebab ia tidak ada dikanunkan di bawah peruntukan rang undang-undang ataupun di bawah skop Parlimen yang diwajibkan. Jadi sangat menarik dan sangat penting saya rasa, iaitu kanun ini dijadikan satu instrumen khas bagi dikenakan terhadap setiap yang menjadi yang berhormat. Hari pertama dia melangkah ke Parlimen, ke Dewan Negara, ke ADUN, ke DUN, dikenakan syarat ini. Dan ini perlu kita lihat kembali senarainya. Bercakap bohong di Parlimen misalnya, menggunakan bahasa kasar ataupun mencarut ataupun mengenakan sesuatu imbasan bahasa
yang boleh mengaibkan kehakiman yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Sekarang ini tidak ada secara jelas. Ada dalam peraturan mesyuarat kita, tetapi ini bergantung kepada budi bicara speaker ataupun yang dipertua sahaja. Tidak ada dikenakan secara substantif seperti mana banyak di negara-negara Commonwealth perkara ini dilakukan. Masa sudah sampai, saya kira, bagi kita memberi bidang pendidikan kepada belia-belia dan juga kepada ahli yang berhormat, dan apabila seseorang itu nak jadi YB, harus misalnya profession dalam bahasa Melayu, ya, tidak ada kena-mengena dengan jenayah, dan tidak ada kes-kes yang boleh dipertanggungjawabkan dalam sistem untuk jadi seorang wakil rakyat. Ini sekarang tak ada. Siapa pun boleh jadi wakil rakyat. Kalau tak lulus SPM pun boleh. Jadi untuk zaman sekarang dan depan, saya fikir ini harus dijadikan sebagai batu sempadan. Profesor Ulung, barangkali Datuk ada pandangan tersendiri dalam Saya melihat ni dari segi bagaimana masyarakat melihat kelonggaran atau flexibility, apa yang dimaksudkan dengan etika. Yang mengherankan dari satu segi, dari segi agama ni bukan main kuat, tapi bila sampai ke parlimen dah lain pula lagu dia. Jadi ini seolah ada dualism, ataupun kalau dalam bahasa psikologi ni skizofrenik lah. Yang ini buat ini, tapi yang ini tak okey pun buat juga. Ini yang menjadikan persoalan dan juga timbul masalah pada orang ramai lah yang memerhati. Saya ingat lagi apabila satu ahli politik kata bila ada kes dia masuk mahkamah, saya nak ambil sabbatical. Wah, saya kata dah macam profesor banyak bunyinya. Selalu ambil sabbatical ni profesor dan juga ahli akademik. Ni ahli politik boleh ambil sabbatical, tapi sabbatical tu dia tentukan. Tak ada komiti pun. Dan bila dia nak balik pun tak ada orang komiti pun. Dalam universiti nak sabbatical ni ada tempoh dia, mesti ada hasil dia waktu sabbatical, dan buktikan. Itu menjadi satu ruang untuk menambah lagi kekuatan akademik. Tapi dalam konteks politik di Malaysia, khususnya parlimen, saya sebagai pesyarah pun ada aku janji. Ahli parlimen ni apa dia aku janji dia? Apa dia? Saya tak nampak pun satu dokumen yang dikenakan. Lebih keras lagi kepada pesyarah dan juga penjawat awam. Penjawat awam tu seperti kata Tan Sri tadi, kalau ada disyak saja rangka dan dicharge, masuk dalam disiplin komiti pun, hal you tu you akan digantung, suspended lah. Jadi sampai selesai. Kalau ini boleh dikenakan pada penjawat awam, mengapa kita tak boleh ambil prinsip itu untuk membina kepercayaan rakyat pada wakil rakyat ini? Jadi saya ingat kalau ada perkara-perkara basic ini, asas ini, tak timbul loncat-loncat parti ni. Pasal mereka dah berjanji pada diri, berjanji pada dari segi prinsip dia. Jadi dia tak perlu dah loncat sana loncat sini. Jadi itu sebabnya kadang-kadang saya fikirkan juga nak buat akta lah, nak buat loncat. Saya kata orang dah suka loncat, apa nak buat kan? Dia kata dia akan loncat-loncat. Macam katak. Katak lah tu, monyet kat UK tu lagi banyak loncat-loncat. So pada saya ini satu ironi lah, ironis ya. Dalam kekuatan moral kita bahawa agama gini-gini, syarahan tak habis-habis. Betul. Tapi bila sampai ke perkara yang penting dalam perjalanan dunia ni, masalahnya dianggap sekular, maka tak penting. Pada saya bukan soal sekular. Ini kita dah terima. Kita hidup ni dalam dua konteks. Konteks spiritual dan juga konteks sekular dalam dunia ni. Jadi kita kena akur lah. Jangan diberatkan terlalu sangat yang satu, dikurangkan yang satu. Jadi tapi tak dapat juga nak elak sebab sifat politik kita di Malaysia tu macam tu. Dan ada parti-parti yang menggunakan nama agama pun jadi parti. Jadi itu pun sukar juga kita nak suruh dia berjalan lurus kan. Sebab dia memang tak lurus. Kalau begitu situasi yang kita hadapi sekarang ini pun menarik juga soalan yang ketiga yang dikemukakan. Jadi Tan Sri, apa pendekatan yang bakal diambil oleh Parlimen Malaysia berkenaan dengan penggubalan kod etika ahli-ahli parlimen selaras dengan pelan transformasi parlimen itu sendiri?
Terbaik bagi kanun Atika atau kod Atika tadi diletakkan di bawah Akta Keistimewaan dan Kuasa Parlimen 1952 tadi yang harus kita pindah. Dengan sendirinya ia mempunyai kuat kuasa undang-undang. Kalau sekarang misalnya menghina mahkamah, ada denda-denda yang ditentukan, tetapi tentu sekali tidak RM1,000. Bagi kita harus diteliti kembali kod tadi, diletakkan mungkin di bawah Seksyen 9, 10, di mana peraturan kelakuan boleh disematkan di situ. Tapi dengan jelas. Misalnya, amat baik sekiranya peruntukan itu sama dengan peruntukan di bawah bab G ataupun bahagian yang relevan di bawah peraturan perkhidmatan awam atau diperbaiki. Kita bandingkan juga dengan peraturan yang berkuat kuasa di kalangan anggota kabinet sekarang. Tapi saya tak ingat bila akhir sekali Atika di kabinet ini dilaksanakan sebagai penguatkuasaan. Begitu lama tidak digunakan. Misalnya di dalam itu ada anti rasuah, kelakuan dengan baik, isteri apa harus dilakukan supaya suami tidak tercela, dan anak-anak bagaimana, kalau membuat syarikat keluarga apa harus dilakukan, semua itu ada. Tapi malang sekali kod Atika pentadbiran tadi tidak diwar-warkan, tidak dilaksanakan. Dan kami ingin melihat itu kembali diperbaiki dan diletakkan di bawah Akta 1952. Yang kedua ialah pentadbiran parlimen. Kami ingin sangat supaya Akta itu 1963 berkuat kuasa semula. Jadi kita menjalankan tugas dalaman dan kita boleh menentukan syarat-syarat serta kondisi perkhidmatan dalam parlimen sendiri. Tapi yang terpenting ialah kuasa jawatan kuasa pilihan parlimen itu. Sekarang tak ada makna sangat kecuali PAC ataupun Public Accounts Committee, ya. Seharusnya semua jawatan kuasa khas itu untuk rakyat. Jadi sekarang kami di Dewan Negara sudah wujudkan jawatan kuasa kesejahteraan rakyat. Rakyat boleh menulis kepada Dewan Negara dan kami akan memanggil misalnya jabatan-jabatan kerajaan yang tidak menjalankan tugas berhubung dengan apa berlaku di daerah masing-masing. Mungkin pihak jabatan-jabatan tertentu tak gemar, tapi ini adalah kuasa parlimen dan harus dibuat. Kami juga akan cuba membuat satu saluran khas dengan Biro Pengaduan Awam yang sekarang orang tak dengar lagi. Apa mereka buat? Harus kita hidupkan ini. Yang nak cantik sekali ialah sistem ombudsman kita. Dan di situ mesti ada pelbagai kaum dan pelbagai kepentingan di mana dapat saja komplain, kita terus jalankan tugas dan mahu tahu apa hendak dilakukan, bagaimana menolong rakyat. Inilah sebahagian daripada pembaruan-pembaruan sempena tahun 62 usia parlimen ni, kita harap berjaya hendaknya. Okey, menarik. 62 tahun adalah satu jangka masa yang cukup panjang sebenarnya. Dr. Syamsul, ya. Dan kalau kita melihat usia parlimen itu sendiri, pelbagai perubahan sebenarnya telah pun banyak yang mungkin kita lihat telah dilakukan. Mungkin secara kecil-kecilan tidak dapat dilihat secara jelas dan sebagainya. Tetapi ini satu soalan asas. Ada juga yang menyuruh saya bertanya, dalam pemilihan untuk menjadi yang dipertua ataupun timbalan yang dipertua, baik di Dewan Negara maupun di Dewan Rakyat itu sendiri, apakah kualiti yang harus ada kepada mereka yang dipilih itu sebenarnya ataupun yang akan dipilih nanti? Pada saya yang penting sekali ialah orang yang terbukti beretika. Itu yang penting sekali, kerana dia tidak akan menyokong mana-mana pihak yang dirasakannya dia berterhutang budi. Itu tidak boleh tu. Dia harus bercakap bahawa ini tanggungjawab saya dah angkat sumpah, ini saya kerja saya. Kalau you rasakan tak puas hati, komplain lah pada siapa yang patut dikomplain, supaya saya boleh letak jawatan, buat protes. Ini cara kita. Tapi
kita tak buat itu. Jadi kadang-kadang bila soalan yang datang begini, saya suruh orang yang bertanya itu protes. Tapi sekarang Dewan Negara sudah ada satu ruang yang dibina untuk menyampaikan hasrat itu. The well-being of the people is being put in the front. So inilah waktunya, seperti juga Biro Pengaduan Awam, peti surat 3,000. 3,000. Saya kata tahun 3,000 ke nak diamalkan ini, ataupun kita sudah amalkan. Pegawai yang menjaganya cukup besar pangkat dan gajinya. Betul. Tapi petinya kosong. Tidak ada. Jadi sebenarnya Malaysia ni, saya biasanya bila melihat Malaysia ni, dalam dunia ni Malaysia ni tak ada yang tak ada. Semua ada. Peraturan apa semua. Tapi pelaksanaan itulah yang menjadi kesukaran pada kita. Kalau kita boleh laksana dekat federal, dekat peringkat negeri, lain lagi. Dia tengok pula rentak tarian dia negeri, parti pembangkang, parti kerajaan dan sebagainya. Yang Sabah dan Sarawak lain lagi. So kerencaman Malaysia ini menjadi cabaran. Bukan parlimen sangat pada saya. Kerencaman Malaysia ini yang harus memenuhi. Macam kita memilih ahli kabinet lah. Orang komplain ramai sangat, exploding lah, bloating lah. Saya kata zaman Mahathir dulu ramai juga. Saya kata kalau you betul-betul kaji mengenai bilangan kabinet yang banyak sekali, bawah Mahathir dan Pak Lah. Jadi you have to be very clear lah, jelas lah. Jadi yang penting sekarang ini ialah bagaimana dalam kepelbahagian kita ini, seperti yang dikatakan Ombudsman. Yang ini yang kita push dalam Majlis Perpaduan Negara itu, kita katakan kita memerlukan mediation center ataupun pusat mediasi, pusat pengantaraan. Bila orang bergaduh antara kaum mengenai hal-hal budaya, takkan kita nak mengadu polis. Ini tak terfikir. Ini dalam negara yang kepelbagaian ni, kita harus fikirkan itu. Misalnya orang duduk dalam flat. Dulu Datuk Harun, arwah Datuk Harun buat flat tinggi-tinggi untuk membolehkan bilangan pengundi dan sebagainya. Tapi dalam flat tu ada satu floor Cina, Melayu, India. Bila Cina kahwin, Melayu mati macam mana? Bila India mati, Melayu kahwin macam mana? So ini tak difikirkan. Jadi rumah-rumah ni menjadi tempat merpati saja, seperti merpati hidup. Jadi ini yang saya masukkan. Bukan hanya bersifat official ombudsman begitu, tapi kita mesti berpegang pada prinsip bargaining, negotiation and mediation. Kita berunding, tolak ansur dan adakan mediasi. Jadi ini keadaan kita yang kita harus pegang sebagai satu prinsip yang penting. Sama ada nak menjalankan parlimen kita ataupun pentadbiran awam. Dan juga jangan lupa NGO ni komen banyak, tapi dia pun sama juga jadi masalah. Jadi pada saya keseimbangan ini mesti ada homogeneity certain level. Ada homogeneity, maknanya satu prinsip code of ethic diterima. Tapi dalam satu peringkat lagi, kepelbahagian itu pun kita harus berjaga-jaga dan sediakan cara untuk menyelesaikan. Kalau tidak nanti dia meletup sana sini, susah kita. Dalam hati kecil Tan Sri sendirilah, Tan Sri, secara ikhlasnya lah, kalau betullah transformasi parlimen ini dapat dilakukan seperti apa yang Tan Sri dan rakan-rakan hajatkan, apakah Tan Sri boleh menjamin bahawa ianya akan memberi satu imej baru sebenarnya dalam senario politik Malaysia, dalam pergolakan politik Malaysia, dalam kehidupan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Tan Sri? Jangkaan saudara Sarkawi itu saya jawab secara positif. Memang akan meningkatkan bukan saja imej tetapi harapan rakyat. Dan orang-orang di parlimen ini, yakni kaki tangan parlimen itu sendiri, dari yang dipertuanya sampai kepada setiausaha parlimennya di Dewan Negara dan Dewan Rakyat, mesti ada kuasa pengimplement, pengarahan. Jadi kalau diarah tak dia buat, macam kata Prof tadi, nak buat apa? Undang-undang mahir bila bicara kalah. Tak boleh. Jadi kami berharap supaya dengan kerjasama kerajaan kita, apa yang dihajatkan oleh PM kita dari segi Perdana Menteri, dari segi anti loncat parti, itu baik. Tapi itu tak akan membawa satu transformasi pada parlimen. Parlimen hendak kita kukuhkan supaya
membantu rakyat tadi menjadi keutamaan dan membetulkan benda-benda salah yang dilakukan oleh kerajaan ditegur, diperbaiki. Ini sudah mencapai satu matlamat yang baik. Dan kita harus juga melihat cepat hendaknya undang-undang yang dah tak berguna lagi. Apa kita nak buat? Takkan nak harapkan Chamber Peguam Negara saja. Saya bagi satu contoh. Satu akta bernama Akta Barang-Barang Second Hand. Perkataan second hand diguna di situ. Apa salahnya kalau kita baikilah barang terpakai? Banyak lagi undang-undang lapuk yang sebenarnya dilakukan perbaikan oleh Jabatan Peguam Negara. Tapi kita di Parlimen pun boleh mengeluarkan pandangan dan pandangan itu nak dijawab balik kenapa tidak diimplement. Mesti ada provisi mengatakan mereka yang tidak memenuhi syarat dan menyempurnakan akan dikenakan beberapa tindakan. Kalau tidak dikuatkuasakan itu, macam Biro Pengaduan Awam jugalah kita. Mesti ada kuasa itu. Dan mesti secara intrinsik di tangan Parlimen itu sendiri. Inilah yang saya maksudkan. Dan selain itu, keuangannya, pentadbirannya dan juga memberi pendidikan kepada rakyat. Ini penting. Ke felda kita, ke kampung kita, ke sekolah, cerita apa Parlimen boleh buat untuk negara kita dari segi legislative function atau fungsi legislatifnya. Pendidikan kepada rakyat itu penting. Sangat itu, penting. Betul, sangat penting. Sehingga kan kalau kita lihat, kita hampir di penghujung, ada 2-3 minit saja lagi. Saya. Kita lihat apa yang berlaku di persepsi rakyat, persepsi orang ramai tentang Dewan Negara itu sendiri. Ada yang mengatakan bahawa Dewan Negara itu tak lebih sebagai rubber stamp sahaja. Betul. Apa yang dibincangkan di Dewan Rakyat diluluskan di Dewan Negara, itu sajalah tugas Dewan Negara. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar sebenarnya bila kita bercakap tentang kuasa Dewan Negara itu. Kuasa inilah yang kita katakan sebagai kunci untuk membuka semua pintu. Dan dalam sejarahnya memang ada 4 akta saja yang telah diketuk oleh Dewan Negara tak jadi undang-undang. Tapi sekarang kita nak mengatakan dengan adanya jawatan kuasa rakyat, kepentingan rakyat tadi, dan ada kuasa pengimplement, maka revokasi yang dulu berlaku. Dan saya berharap dapat kita lakukan ini dan juga dengan keharmonian bekerjasama di atas Dewan Rakyat, Dewan Negara, kita boleh menasihatkan yang di-Pertuan Agong juga atas apa-apa yang seharusnya kita laksanakan. Jadi ini saya kira dalam skop pembaharuan yang sangat tinggi nilainya dan kita berharap dapat kita capai. 2 minit masa yang masih lagi ada. Barangkali saya nak menyambung tentang civic education lah. Sebenarnya civic education kita ada civic, mata pelajaran civic. Tetapi kita lebih menyenaraikan tanggungjawab, tugas, apa itu institusi. Jadi nak mengenal itu traffic light, merah jadi apa, hijau jadi apa. Jadi pada saya baguslah. Tapi kita menidakkan kemampuan orang kita berfikir. Dengan hidup dengan dengan komputer, dengan laptop, dengan social media, the level of literacy among our children is much higher than when I can remember I was a kid. Itu saya punya pengalaman sendirilah. Jadi saya rasa civic education ni tak perlu mesti ada kelas, mesti melalui Kementerian Pendidikan. The NGO can do a lot of civil education. Yang dianjurkan hanya protes saja. Pada saya tak cukup protes, orang tak faham apa nak protes ni. Jadi seronok-seronok nak meramaikan orang, itu aja. Fahamkan mereka. Ini yang saya rasa, itu yang saya rasa sangat celik politik itu sangat penting di Malaysia ini. Itu melalui civic education ini pelan saya anjurkan dalam seminar dan juga perbincangan berkenaan civic education yang lebih teratur dan tak semestinya dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. Saya bila sebut Kementerian Pendidikan, semuanya dilalui Kementerian Pendidikan, hati saya susah sebab dia tak sampai ke bawah nanti. Dia habis kat situ, polisi, kalau dia punya silibus, itulah dia perbincangannya. Tapi amalan
inilah yang kita tunggu-tunggu. Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Terima kasih. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin. Banyak sebenarnya yang saya dapat ilmu daripada kedua-dua tetamu kita di studio ruang bicara ini, dan kita harap anda juga sebenarnya dapat berkongsi pandangan dan juga pendapat apa yang dikatakan oleh kedua-dua tetamu kita. Jadi di penghujung ini jangan lupa kita masih lagi sebenarnya sedang berjuang menentang pandemik COVID-19. Kita belum lagi menang sebenarnya. Jadi patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan ingatlah selalu bahawa kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.